Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid cikgu semua. Okay, cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat ya. Okay, di rumah hari ini kita masuk pembelajaran seterusnya, okay, iaitu kemahiran 5.1.3 kemahiran tata bahasa. Okay, apa yang perlu kamu buat pada hari ini? Okay, cikgu nak terangkan sedikit tentang kata bilangan. Okay, aktivitinya ialah kamu perlu menganalisis penggunaan kata bilangan yang bercetak warna dan kategorikan mengikut jenis berdasarkan jadual 1. Okey, di mana jadual 1? Okey, di sini jadual 1. Okey, ada beberapa kata bilangan yang ada dalam petikan ini. Okey, petikan mengenali minat dan potensi. Okey, dan kemudian kamu masukkan kata bilangan tersebut mengikut kategori yang ada dalam jadual 1 ni. Okey, apa perlu kamu buat ialah kamu buka buku BM1, okey, dan tulis hari, tarikh. Okey, kemudian tulis nama dan kelas. Okey. Ada sebab kena tulis nama dan kelas tu, sebab nanti kamu hantar tugasan, cikgu boleh tahu siapa yang hantar. Okey, kemudian cikgu nak kamu tulis kemahiran 5.1.3, kemudian tata bahasa. Okey, kata bilangan. Kita fokus kepada kata bilangan. Okey, kemudian cikgu nak kamu baca petikan tersebut. Okey, dia cerita tentang nama saya Amirul Hadi dan bin Amirul Hakim. Saya anak kelima daripada 5 adik-beradik. Okey, baca. Okey, dia cerita bagaimana kita nak menentukan kerjaya. Okey, kena minat dan potensi kita. Okey. Okey, nota kata bilangan ada dalam imbasan kod ni. Okey, imbas saya ni. Okey, boleh imbas kod ni, kemudian kamu baca, salin nota dalam buku BM1. Baru kamu buat latihan aktiviti 1 dan 2. Okey, baru kamu buat aktiviti 1 dan 2. Okey, ini nota kata bilangan yang ada dalam QR code tadi. Okey, ada berapa jenis kata bilangan? Kata bilangan ada 1. Okey, kata bilangan bilangan tentu. Macam nombor lah, nombor 1 sampai 100, 1000, itu semua adalah kata bilangan tentu. Okey, kemudian kata bilangan tak tentu. Okey, ini kita tak tahu bilangan dia. Okey, tak tahu dengan jelas jumlah keseluruhan. Okey, kadang-kadang terlalu banyak. Okey, banyak, beberapa. Okey, kemudian para, sedikit, segala, sekalian, seluruh, semua. Okey, beberapa, para. Para tu ramai untuk bilangan yang beramai sebenarnya, para. Okey, para murid, para guru. Okey, sedikit, segala. Kamu tak tahu bilangan tapi kamu tampak. Okey, bilang tak tentu. Kamu tak tahu dia bilangan berapa tapi kamu nak menggambarkan bilangan tersebut. Okey, kemudian kata bilangan himpunan adalah kata bilangan yang menggandakan kata bilangan tentu dan perkataan lain yang menunjukkan bilangan bila digandakan. Okey, adalah kata ganda dia tentu, tapi kamu nak menunjukkan perkataan itu menunjukkan bilangan yang digandakan. Contohnya kedua-dua. Okey, kedua-dua ibu bapa. Beribu-ribu. Okey, banyak beribu-ribu. Berkotak-kotak. Okey, berkotak-kotak. Okey. Kemudian bertahun-tahun, juga banyak tahun. Kemudian kata bilangan pisahan yang menunjukkan kepunyaan setiap atau secara terpisah, masing-masing. Okey, masing-masing, satu-satu. Okey, kemudian setiap adalah tiap-tiap. Okey, setiap, tiap-tiap, kita nak menunjukkan kepunyaan. Okey, seterusnya bilangan pecahan. Pecahan ni pecahan lah. Separuh, setengah, suku, sepertiga, seperempat. Okey, perempat. Okey, kemudian kita tengok kotak ni. Ini adalah yang kamu perlu tulis. Okey, tulis kotak ini, buat seperti kotak, baca petikan itu dan kamu tulis masukkan mengikut jenis kata bilangan. Ada berapa? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 kata bilangan. Okey, kemudian kamu tengok kat sini ya. Okey, penggunaan kata bilangan ni apa dia? Okey, kata bilangan tentu dan kata bilangan himpunan. Tentu bilangannya mesti diikuti dengan penjodoh bilangan. Okey, tentu dan juga himpunan kena ada penjodoh bilangan. Okey, contohnya 3 orang lelaki. Kena apa penjodoh bilangan dia?
orang. Kedua-dua bilah pisau. Okey, apa penjodoh bilangannya? Apa? Bilah. Okey, kemudian kata bilangan tak tentu tidak perlu diikuti dengan penjodoh bilangan. Contohnya beberapa, contoh banyak ekor ikan. Salah lah. Okey, banyak ikan saja, tak perlu ada ekor tu. Kemudian berjuta-juta biji lemon, tak perlu biji sayang. Okey, berjuta-juta lemon sahaja. Beberapa ikat sayur. Okey, tak perlu ikat. Walaupun memang kita nampak ada penjodoh bilangan sayur tu biasanya ada ikat. Penjodoh bilangan lemon tu biji. Tapi untuk kata bilangan tak tentu, okey, tak tentu bilangan dia tadi. Okey, ada beberapa jenis tadi. Kamu tak perlu kamu tak perlu letak penjodoh bilangan. Okey, tidak perlu letak penjodoh bilangan. Okey, kemudian kecuali beberapa. Okey, dalam banyak-banyak beberapa sahaja perlu ada penjodoh bilangan. Yang lain itu, yang selain pada itu yang kamu lihat kat sini tadi, banyak, para, sedikit, segala, sekalian, seluruh, semua tak perlu penjodoh bilangan. Okey, kecuali beberapa. Okey, seterusnya, bilangan yang melebihi 2 ialah bilangan yang banyak. Oleh itu, kata yang mengikuti kata bilangan itu tidak perlu digandakan. Okey, bagi menunjukkan jamak. Contohnya, ramai murid-murid. Okey, kalau lebih dari 2 tak perlulah ada perkataan ramai. Hanya kamu tulis murid-murid sahaja. Ini kamu hanya guna kata ganda sahaja. Kemudian 5 orang guru-guru. Okey, pilihan dia sebenarnya kalau untuk kamu nak guna kata ganda, kamu tak perlulah tulis bilangan. Okey, contohnya tak perlulah digandakan. Contohnya apa? Ramai murid ataupun murid-murid. Salah satu je kamu guna. Ataupun 5 orang guru ataupun guru-guru sahaja. 5 orang guru. Okey, pilih salah satu. Okey, seterusnya terdapat juga kata nama dan perkataan lain yang membawa maksud jamak. Okey, bilangan yang banyak. Oleh itu perkataan itu atau kata nama sebelum yang mengikuti perkataan itu tidak boleh digandakan. Okey, perkataan ini dinamai sebagai penanda jamak. Okey, apa itu penanda jamak? Kamu tengok kat sini bawah ni contoh penduduk. Okey, penduduk tu dah menunjukkan ramai dah. Okey, ramai penduduk. Maka kamu tak boleh gandakan dia sebab dia dah menunjukkan ramai. So tak perlu ganda. Jadi jawapannya penduduk saja. Tak boleh kamu ganda penduduk-penduduk. Senarai barang. Tak boleh senarai barang-barang. Okey, dia salah satu kamu pilih. Kemudian kumpulan murid. Okey, kumpulan murid betul. Kalau kamu tulis kumpulan murid-murid salah lah. Okey. Kemudian deretan pasu bunga. Deretan pasu-pasu bunga. Salah deretan pasu bunga. Deretan, pilih salah satu saya sebenarnya. Okey, pelajar berhimpun. Okey, pelajar-pelajar berhimpun. Himpun tu dah kira barang ramai dah sebenarnya. So kamu tulis pelajar berhimpun saja. Kemudian sampah bertaburan. Sampah-sampah bertaburan. Salah lah sampah-sampah bertaburan tu. Okey, sebab bertaburan tu menunjukkan banyak. Okey, daun kering berguguran. Daun-daun kering berguguran. Okey, dah faham setakat tu, cikgu nak kamu tulis nota ini dahulu. Kemudian baru buatlah aktiviti 1 dan 2 tadi dalam buku teks. Okey, dalam buku teks. Okey. Kemudian cikgu nak kamu jawab latihan praktis kata bilangan dalam buku Power Up. Okey, rujuk balik nota cikgu tadi. Okey. Okey, tadi aktiviti 1. Kamu selesai buat aktiviti 1. Kita buat pula. Okey, kita masuk pula muka surat 39. Okey, buku teks muka surat 39. Boleh rujuk. Okey, apa perlu kamu buat? Ini adalah aktiviti penganyaan. Kita gabungkan antara kita gabung kemahiran menulis. Okey, kita dah belajar minggu ini. Kemahiran menulis dan juga kemahiran tata bahasa. Okey. Apa yang perlu kamu buat ialah tak perlu salin petikan, kamu hanya buat aktiviti 1 dan 2. Okey, aktiviti 1 ialah kamu perlu mengenal pasti isi utama. Okey, mengenal pasti isi utama. Okey, mengenal pasti isi utama, kemudian cerakinkan kepada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Cikgu ada beri nota mengenai perenggan isi ni sebenarnya. Okay, kalau kamu lihat di sini, ada berapa perenggan isi? Atas ni adalah kata-kata. Yang atas ini adalah kata-kata.
kata-kata aluan, okey, apa diraikan, sebab ini ucapan. Kemudian di sini baru masuk isi dia. Okey, keluarkan isi, huraian, contoh dan ayat penegas yang ada dalam karangan ini. Okey, dapat satu perenggan pun okey. Okey, buat satu perenggan je. Buat apa isi, contohnya apa isi utama, kemudian tulis ayat topik apa dia. Okey, ayat huraian apa dia. Kemudian ayat contoh apa dia dan ayat penegas apa dia. Itu untuk aktiviti 1. Okey, yang kedua, buat analisis tentang kata bilangan dalam bahan ini. Kenal pasti kata bilangan yang ada dalam bahan ini, buat dalam kotak juga kena pasti. Okey, contohnya ada kata bilangan okey, merupakan penting. Okey, kita tengok contoh yang ada kat sini. Okey. Beliau buku rujuk ketiga. Okey, hampir 3/4. Nampak tak? Okey, hampir 3/4 ni. Kat sini nampak ni. 3/4 ini adalah kata bilangan pecahan tadi kan. Okey, masukkan tulis 3/4 jenis kata bilangan. Macam tu sahaja untuk aktiviti yang kedua. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, penerangan dari cikgu. Kalau kamu tak faham, boleh mesej cikgu. Okey, boleh mesej cikgu. Hari ni kita kelas offline. Okey, tapi cikgu berikan ni sebagai panduan kamu. Okey, panduan untuk kamu buat latihan. Okey. Siapa yang belum hantar latihan BM, kamu boleh je hantar bila-bila masa untuk cikgu semak. Okey, dalam link yang cikgu beri tu. Okey, tulis nama dan tulis nama dan apa yang cikgu minta tu lah tadi. Okey, nama, kelas, hari, tarikh semua tu kena tulis. Okey, cikgu harap kamu dapat buat latihan 2 latihan ini pada hari ini dan boleh hantar pada hari ini ataupun Sabtu Ahad pun boleh. Okey, tapi kalau kamu buat cepat, cepat-cepatlah hantar. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera.